Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira Anarigos. Fokus berita malam. Tasik Danu di Serian berpotensi dibangun sebagai destinasi pelancongan seperti Lake Taupo di New Zealand. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, kawasan Tasik Danu serta Serian secara keseluruhannya mempunyai struktur jalan, tarikan bukit dan tasik yang hampir sama dengan yang ada di New Zealand. But New Zealand is a developed country. Dan dia bangunkan luar bandar New Zealand dengan jalannya, tarikan bukitnya, termasuklah tasiknya. Siapa sudah pergi New Zealand, I'm sure you have been to Lake Taupo. Kalau inilah Lake Taupo-nya, apa salah Danu nu kita bangunkan? Dengan infrastrukturnya yang boleh membawa pelancong datang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Pusat Persidangan Serian SCC pada Sabtu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, dengan pelaksanaan pelbagai ekopelancongan di Serian, ia akan dapat menarik para pelabur asing untuk melabur di situ. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut menyerahkan insentif kepada 10 lepasan pelajar cemerlang SPM 2022. Hadir sama Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta div-div kenamaan yang lain. Selepas majlis tersebut, Premier Sarawak telah mengetuai konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Serian yang mana acara simbolik flag off telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagawiin. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari bersama 335 peserta konvoi melibatkan 170 buah kenderaan memulakan perjalanan dari SCC menuju ke lokasi persinggahan iaitu di pekarangan Siburan New Township dan seterusnya ke Kota Semarahan. Terdahulu, Datuk Roland Sagah dalam ucapan aluannya berkata, Pusat Persidangan Serian SCC yang siap sepenuhnya membuktikan Kerajaan Sarawak menepati janji untuk masyarakat di Serian. Katanya, projek menelan kos sebanyak 87 juta ringgit itu telah siap pada 25 Mac lepas dan akan menjadi satu lagi mercu tanda baharu di bahagian Serian. Projek ini merupakan satu lagi mercu tanda bagi bahagian Serian. Saya yakin dengan adanya Dewan yang besar dan serba moden ini, pelbagai program dan aktiviti dapat dianjurkan di masa akan datang. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat menambah, antara usaha lain termasuklah penubuhan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA yang merangkumi 10 kawasan adun daripada Tanjung Datu sehingga ke Balai Ringin di bahagian Kuching dan Serian. Selaku pengurusi Greater Kuching, saya akan melakukan yang terbaik, Yang Amat Berhormat, bagi memastikan projek pembangunan dilaksanakan seperti yang telah dirancang dan demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Greater Kuching. Berita seterusnya, program Jelajah Advokasi Keselamatan Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak merupakan usaha mendidik dan menyediakan panduan kepada pengguna jalan raya agar sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas ketika berada di LPB. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, statistik kemalangan maut berjumlah 355 orang di LPB dari Januari hingga Jun 2023 amat membimbangkan. No, to us, if you ask me personally, it is not about the numbers. Kalau dapat kita nak elakkan berlakunya kemalangan maut. Satu nyawa hilang is a big loss to our country. A big loss to the family also. Nah, so it's not about the numbers. So we need to pastikan kita kempen keselamatan yang amat penting. Sebab kalau ikut peringkat dunia, Malaysia has the highest rate of accident. Peringkat dunia.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Jelajah Advokasi Keselamatan LPB Sarawak di Dewan Baitul Mal Kompleks Islam Sarawak pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah turut menekankan bahawa pengguna jalan raya LPB perlu menyesuaikan diri dengan jalan P-turn kerana ia merupakan salah satu punca kemalangan di LPB. Dan punca kemalangan ini salah satunya mereka belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan jalan yang baru ini, dan juga terutamanya adanya P-turn yang mana kita biasa menggunakan U-turn, dan pengguna masih belum biasa dengan P-turn. Sebaliknya menggunakan kaedah masih menggunakan U-turn, tidak menggunakan P-turn. Ini salah satu punca kemalangan. Program ini merupakan anjuran bersama Kementerian Kerja Raya JKR Malaysia, JKR Sarawak melalui cawangan lebuh raya Pen Borneo CLPB serta 12 pejabat residen dan daerah seluruh Sarawak. Dalam masa sama, ia turut dibantu oleh syarikat perunding pengurusan projek PMG LPB Sarawak iaitu Syarikat Pengurusan LPB Sarawak Sdn Berhad PLPS dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM Cawangan Sarawak dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sarawak. Dalam program berasingan, Datuk Seri Fadilah telah memberitahu bahawa Tabung Ekonomi Kekasan Anak Sarawak tegas mengambil langkah yang signifikan ke arah memudahkan akses kepada pasaran, bakat dan pembiayaan untuk syarikat pemula termasuk perusahaan sosial. Menurut beliau, kerjasama antara Tegas dan Shell Malaysia dalam melaksanakan program Shell Life Wire berfungsi sebagai pemangkin untuk pembangunan bakat dan pemerkasaan komuniti. Katanya, ia selaras dengan visi negara untuk menyediakan pelbagai program bagi perusahaan dan bakat. I'm also thrilled that the partnership with Shell aligns with our vision of providing capacity building and accelerator programs to foster the growth of local startups and talent. The birth of future unicorns to the Shell LifeWire program is potentially within our reach. Beliau berkata demikian ketika berucap di Shell LifeWire Malaysia National Award Ceremony di Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, Menteri Peladangan dan Komoditi itu juga mahu kerjasama ini berkembang, seterusnya melihat Tegas membuka lebih banyak pintu untuk usaha kerjasama yang serupa dalam memacu inovasi dan membina ekosistem perintis yang mantap. Pada majlis sama, Datuk Seri Fadilah telah menyampaikan hadiah kepada pemenang Shell LifeWire Malaysia 2022 peringkat kebangsaan kepada 5 syarikat yang telah berjaya. Turut hadir Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidol, Pengerusi Negara Shell Malaysia, Siti Hurairah Sulaiman dan Pengarah Eksekutif Tegas, Manzur Hayat Han. Berikut pula, masyarakat berpeluang meningkatkan kesedaran mengenai aspek penting dalam industri farmasi dan kesihatan awam menerusi program Aram Berambih Farmasi 2023 yang berlangsung di Pusat Beli Belah Viva City pada Sabtu. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian berkata, program kerjasama antara Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan syarikat Techno Secure Print TSP Sdn Berhad itu bertujuan memberikan pencerahan kepada usahawan tempatan mengenai prosedur pendaftaran produk dan pemberitahuan kosmetik oleh Agensi Regulatory Pharmaceutical Kebangsaan NPRA. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak menjelaskan kesedaran dalam kalangan usahawan berhubung keperluan pendaftaran produk dan pemberitahuan kosmetik amat penting sebelum mereka memasarkan produk. Why we want to do this? Because we love you. We want you to be safe. Rather than later on you get all sorts of things and complain about the government not doing their job. And if you are entrepreneurs, if people buy from you and the patient's not doing well, you also won't be happy. You cannot sleep at night all. You may have a lot of money, but you cannot sleep at night all. Unless you're psycho, then you want to see your people get sick, you know. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program tersebut sempena sambutan Hari Ahli Farmasi Sedunia yang bakal diraikan pada September ini. Selain itu, tambahnya, kepentingan label keselamatan hologram Pharmatech juga turut ditekankan menerusi program berkenaan. A very important role, yeah, especially now we got the web, right? All sorts of
all sorts of opinions. You're not sure which one is correct and which one is wrong, and the authority opinion. Who are the authority opinions? Yeah, I mean, and that's why this is continuous education to the public, continuous education to the professional, and continuous education to the policy makers. Yeah, because the pharmacies, online pharmacy is here to stay, and how we are going to do all this. Justru Datuk Seri Profesor Dr. Sim berharap agar masyarakat sedikit sebanyak akan lebih menghargai kepakaran dan profesionalisme ahli farmasi sebagai penyedia penjagaan kesihatan yang dipercayai. Pelbagai aktiviti menarik dianjur bagi memeriahkan program Aram Berambih Farmasi 2023 itu yang berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu. Laporan di Serike. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh merakamkan tahniah kepada Residen Bahagian Serike, Michael Roni Langgong serta seluruh ahli jawatankuasa di atas kejayaan menganjurkan majlis sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat Bahagian Serike yang lalu. Menurut Datuk Lim, pihaknya amat berbangga kerana berjaya menganjurkan pelbagai program sepanjang sambutan itu di Bahagian Serike dengan jaya dan lancar. Kita merasa bangga lah kerana telah mencapai kejayaan dalam kita menganjurkan program-program, banyak aktiviti-aktiviti yang telah kita susun dan kita atur dan dilaksana dengan baiknya. Seperti yang telah dilaporkan dalam setakat inilah yang melawat digital, pameran digital 9,170 orang lebih. Ini merupakan pelawat yang terbanyak untuk setakat ini. So we have exceeded. We had targeted for 5,000. Then we up again to 6,000 to 7,000. Dan alhamdulillah dengan kerjasama. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Majlis Penghargaan Sambutan 60 Tahun Sarawak Merdeka peringkat Bahagian Serike bertempat di Dewan Seri Ngelong pada Jumaat. Adun Kuala Rajang itu menjelaskan objektif sambutan program ini adalah untuk meningkatkan semangat patriotisme dan rasa cintakan tanah air dalam kalangan rakyat bumi Kenyalang yang berbilang kaum, bangsa dan agama di segenap pelosok bahagian di Sarawak. Selain itu, katanya, konvoi Kembara Sarawak Merdeka telah menyantuni rakyat dalam menghayati sambutan perayaan 60 tahun kemerdekaan Sarawak ini dengan pameran digital kemajuan kemakmuran Sarawak selain mengedar dan mengibar bendera Sarawak di setiap laluan yang telah ditetapkan oleh pihak pejabat residen bahagian. Manakala di pusat, perpaduan dan integrasi menjadi ramuan penting untuk mencapai kestabilan ekonomi, sosial dan politik, lebih-lebih lagi dalam masyarakat majmuk di Sarawak. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Razi Sitam menjelaskan perpaduan tidak datang bergolek, sebaliknya perlu dipupuk dan ditanam dalam komuniti sejak kecil supaya nilai tersebut dapat dihayati sepanjang hayat. Justru beliau memuji inisiatif Majlis Pembangunan Sosial MPS dan Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-kanak dengan menganjurkan program Randau Solidarity Community RSK dalam usaha memperkasa komuniti dan sosial di seluruh Sarawak. Selain itu, katanya para peserta juga dapat menghayati akan nilai dan kepentingan hubungan baik agar hubungan berkualiti dapat ditingkatkan tanpa mengira jantina, peringkat umur, etnik dan agama. Tambahnya, di kawasan Dun Beting Maro, pelbagai program telah dipohon oleh wakil rakyatnya, Razaili Gapur, bagi kepentingan rakyat di kawasan itu kepada kementerian. Beliau berucap demikian pada Majlis Penangguhan Program Randau Solidarity Community RSK, kawasan Sungai Undai di Rumah Remy Muton Kara pada Jumaat. Terdahulu, Razaili mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian terutama Muhammad Razi kerana telah memilih beberapa kawasan di Dun Beting Maro untuk diadakan Randau Solidarity pada kali ini. Ujarnya, penduduk di kawasan itu harus berasa bangga dan bersyukur kerana tidak dipinggirkan oleh kerajaan dalam apa jua jenis pembangunan. Katanya, penerangan dan pendedahan yang telah dibuat oleh agensi kerajaan perlu dimanfaatkan oleh semua penduduk bagi mendapatkan perkhidmatan yang sepatutnya daripada pihak kerajaan. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan video kemeriahan Majlis Perasmian SCC sempena 60 tahun Sarawak Merdeka di Serian. #Menjembar Fakta, salam UKAS.
Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Saya Grace John Lee kini berseria langsung di Serian sempena dengan konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Serian, di mana sebentar nanti kita akan melihat Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari akan mengetuai konvoi yang akan bergerak ke pit stop pekarangan Siburan New Township dan berhenti di Kota Samarahan. Acara simbolik flag off juga akan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat iaitu Datuk Roland Sagah WE.